Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita mengenai subtopik struktur atom bahagian 2, semalam bahagian 1. So, hari ini adalah sambungannya lah bahagian 2. So, pada video kali ini, objektif yang kita perlu capai di akhir video adalah yang pertama, pelajar boleh menulis perwakilan piawai bagi atom. Dan yang kedua, pelajar boleh membina rajah struktur atom dan rajah struktur elektron. Okey, so apa itu perwakilan simbol piawai? Perwakilan simbol piawai adalah suatu simbol yang kita gunakan untuk menulis beberapa maklumat penting mengenai sesuatu atom. So, maklumat penting yang pertama adalah X. X ini adalah simbol unsur lah. Simbol unsur ni senang cakap, nama pendek dia lah. So, macam hidrogen dia H, oksigen dia O, fosforus dia P. Itu simbol unsur lah. Kamu dah buat latihan ni dekat dalam video semalam. Okay, seterusnya adalah A. A ni adalah nombor nukleon. Okay, nombor nukleon ataupun kita tahu nama lain dia adalah GSIM atom relatif. Dan yang kedua adalah Z. Z adalah nombor proton. Semua maklumat ini boleh diperolehi daripada jadual berkala. Dan seperti mana cikgu bagi tahu pada kamu, jadual berkala memang akan dibekalkan semasa kamu menjawab peperiksaan lah. Iaitu untuk kertas 2. Kertas 1 tak ada. Kertas 2 sahaja yang ada kertas jadual berkala. Jadi kamu boleh juga tengok jadual berkala yang ada dekat buku teks dekat muka surat depan tu ada jadual berkala, kamu boleh rujuk di situ, tak ada masalah. Okey. So, kali ni kita akan belajar macam mana cara nak tulis. Okey, seperti mana yang cikgu cakap, untuk kimia KSSM ni kamu punya target adalah boleh menguasai 20 unsur pertama dalam jadual berkala, iaitu unsur dengan nombor proton 1 sehingga nombor proton 20 je. Okey, tak banyak. Okay, so kita tengok dulu, kita tulis dulu. Yang pertama contohnya adalah hidrogen. So, hidrogen yang ada di bawah ni adalah maklumat yang cikgu dapati daripada jadual berkala. Okay. So, untuk hidrogen senang saja sebab dia punya nombor proton dengan nombor nukleon adalah sama. Okay. So, kita tulis dengan H11. Okay. Seterusnya kita pergi pada oksigen. Okay, kalau dekat dalam jadual berkala kadang-kadang dia tulis terbalik, tapi tak kisahlah sebenarnya. Yang penting sebab yang dalam jadual berkala tu dia bukan tulis sebagai simbol piawai, dia hanya tulis saja sekadar untuk menyatakan maklumat yang ada. Tapi kalau dia minta dalam peperiksaan minta kamu tulis dalam simbol piawai, kamu mesti tulis beginilah. Okey, begini yang cikgu ajar sekarang. Dia sengit sikit. Okey, so untuk oksigen O16 8. Yang besar di atas, yang kecil di bawah. Okay, yang besar tu adalah nombor nukleon, yang kecil adalah nombor proton. Okay, seterusnya kita pergi kepada fosforus. Okay, fosforus simbolnya adalah P. Okay, 31 15. Okay. So, ini merupakan jadual berkala. Okay, dan cikgu dah cakap tadi yang penting kita boleh menguasai daripada unsur kumpulan yang pertama, unsur yang pertama sampailah unsur ke 20 lah. Ini je yang perlu kamu kuasai. Maksud cikgu daripada segi penulisan simbol piawai, itu. Ini semua yang perlu kamu kuasai, 20 yang pertama. Okey, so seterusnya kita akan tengok macam mana cara kita nak tulis simbol piawai bagi unsur yang lain-lain lah. Okey, seterusnya ini adalah penulisan simbol perwakilan piawai bagi unsur-unsur lain yang belum kita tulis lagi, iaitu 20 unsur pertama dalam jadual berkala lah. Okey, yang ni kita ada helium. Okey, di sini ada sikit kesilapan. Helium bukan H, tapi dia adalah He. Okey, He42. So, lithium kita ada Li73, beryllium Be94, boron ada B115,
Karbon C1216. So ni pun ada kesilapan sikit 12 bukan 1216. 126. Okey. Seterusnya adalah N147, fluorine F199, neon Ne2010, natrium Na2311. Natrium ni dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai sodium. Okey, macam anda kan MSG, monosodium glutamat. So sebenarnya adalah mononatrium glutamat lah, sama je nama dia. Okey, seterusnya magnesium Mg2412, aluminium Al2713, silikon Si2814, sulfur S3216, klorin Cl35.517, argon 4018, Ar4018, kalium K3919 dan akhir sekali kalsium Ca4020. Okey, kalium ni selain nama kalium, nama bahasa Inggerisnya adalah potasium ataupun kalau dalam orang-orang pertanian panggil sebagai potash. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok rajah struktur atom dan susunan elektron. So, sebagaimana kita yang tahu, elektron dalam sesuatu atom dia mengelilingi nukleus pada petala masing-masing. Okey, dia bergerak dalam petala. Okey, so elektron akan memenuhi petala yang terdekat dengan nukleus dulu. Okey, so setiap petala dia ada jumlah elektron maksimum yang berada dalam petala tersebut. Okey, so petala pertama maksimum dia hanya 2 elektron. Petala kedua maksimum dia adalah 8 elektron. Petala ketiga maksimumnya adalah 8 ataupun kadang-kadang 18 elektron, bergantung kepada berapa banyak elektron yang unsur itu, atom itu adalah. Tapi untuk kamu kimia KSSM ni, kalau setakat 20 atom yang pertama tu memang petala ketiga maksimum ada 8. So, susunan elektron ditulis mengikut bilangan elektron dalam setiap petala. Okey. Cara penulisan susunan elektron kejap lagi kita akan bincang. So, elektron pada petala terakhir dipanggil sebagai elektron valence. So, petala terakhir tu kita kenali sebagai petala valence lah. So, elektron valence inilah yang menentukan sifat kimia sesuatu atom tersebut. Okey, sebab kalau petala valence ada satu elektron, semua atom yang ada satu elektron pada petala valence mempunyai sifat kimia yang sama. Yang tu kita akan belajar dengan lebih lanjut nantilah mengenai jadual berkala. Okey. Okey, seterusnya atom yang mempunyai bilangan elektron valence sama akan ni tadi cikgu sudah explain lah. Okey, kalau macam bilangan elektron valence dia ada 2, semua atom yang ada bilangan elektron valence dia 2 mempunyai sifat kimia yang sama. Sifat kimia ni contohnya adalah tindak balas dia dengan air, tindak balas dia dengan oksigen, sama semua. Okey. Seterusnya raja susunan elektron. Raja susunan elektron adalah suatu raja yang menunjukkan nukleus dan susunan elektron bagi suatu atom. Manakala raja susunan atom dia menunjukkan bilangan proton dan neutron dalam nukleus serta susunan elektron bagi suatu atom. Okey, kalau kita baca ayat ni macam pening kan? So, kita tengok je lah rajah ni. Okey, so ini merupakan contoh atom aluminium. Okey, yang pertama ini merupakan raja susunan elektron. Okey, raja susunan elektron. Okey. So, raja susunan elektron dia cuma ada elektron dengan nama atom. Simbol atom. Okey, dia cuma ada tu. Manakala kalau raja struktur atom, dia ada elektron, dia ada bilangan proton dan dia ada bilangan neutron. Okey. Okey. So, seterusnya kita akan belajar menulis semua 20 atom pertama dalam jadual berkala. Kita nak dia punya raja susunan elektron dengan raja susunan atom. Okey, so kita pergi kepada hidrogen.
Okay, so raja susunan elektron dia mesti ada nukleus yang ada simbol atom dan juga elektron yang berada di petala. Okay, so kita tengok daripada sini ya. So bilangan elektron ada 1. So susunan elektron dia adalah 1 lah. Tak ada masalah. Okay, so kita lukis. Okay, so cara melukis adalah mula-mula kita lukis dia punya nukleus dia. Okay. So selepas kita lukis nukleus dia, kita labelkan nukleus dia, nama dia. So dalam ni cerita ni adalah hidrogen. So kita tulis H. Hilang pula. Okay, sebaliklah. Okay. Seterusnya, kalau kamu lukis ni, kamu mesti kalau boleh kita nak kamu macam ni, lorik, bukan lorik, macam ni, bagi warna lah, senang cakap kita bagi warna. Tapi dalam kes ni cikgu tak boleh bagi warna, cikgu lorik kan. Kalau kamu buat guna pensil kan, kamu juga macam gelapkan dia sikit, sebab kita nak bezakan nukleus dengan petala pertama. Okay, so seterusnya kita lukis petala dia yang pertama. So petala dia yang pertama ada 1 elektron saja. Okay. Okay, dah selesai untuk raja susunan elektron. Okay, nama pun raja susunan elektron, dia ada elektron je lah. So seterusnya kita pergi kepada raja susunan atom. So raja susunan atom dia mesti ada 3 zarah seatom, iaitu dia kena ada proton, kena ada elektron, dia kena ada neutron. Okay, so lukisan dia sama. Mula-mula kita lukis dia punya nukleus. Okay, so kalau ke atas kita tulis simbol unsur. Kalau kat sini kita tulis berapa banyak proton dan neutron yang ada dekat dalam atom tersebut. So bilangan neutron adalah 0. So kita tak payah tulis 0n, kita just tulis 1 pi. Alamak, hilang pula nombor 1. Okay, 1 pi. Okay, tak ada nukleus, tak payah tulis lah kalau tak ada tak ada neutron. Okay, so tak payah tulis lah. Okay, lepas tu kamu lorik lah. Kamu jangan lorik lah, kamu pakai pensil, kamu macam warnakan sikit. Okay, seterusnya kita lukiskan petala yang pertama. So ada 1 elektron. Hilang pula elektron di atas. Kita lukis balik. Okay, boleh? Okay, seterusnya kita pergi kepada helium. So helium susunan elektron dia adalah 2. So maksudnya dia ada 2 elektron je. So macam biasa kita lukis dia punya nukleus. Kita tulis nama dia helium. Dan lorik sikit, warna-warnakan sikit. Okay, kemudian kamu buat petala pertama, lukiskan dia punya elektron. 1 elektron, 2 elektron. Okay, seterusnya untuk atom. So dekat atas dia bagi tahu neutron dia ada 2, proton dia ada 2. So kamu tulis 2n 2p. Hilang pula n. 2n 2p. Okay, lorik lah tapi cikgu punya ni kecil sangat lah, tak ada lorik. Kamu lorik lah, kamu punya besar kot. Okay, so okay, siaplah helium. Okay, so untuk seterusnya lithium dia ada 2 petala. Okay, macam mana cikgu kau tahu dia ada 2 petala? Sebab kat sini dia tulis 2 1. Ada 2 nombor. Kat sini 1 nombor je kan susunan elektron. So maksudnya ada 1 petala. So kat sini ada 2 nombor. So maknanya ada 2 petala. Kalau dia 3 nombor, maknanya dia ada 3 petala. Okay, so kita lukiskan untuk lithium. Macam biasa, kita buat dia punya nukleus. Okay, namakan nukleus dia Li. Petala pertama, petala kedua, lorik sikit. So petala pertama ada 2, ada 2. So petala kedua ada 1.
Alah, kenapa lah hilang-hilang ni? Okey, boleh lah. Hilang lagi atas. Okey, so ada 3 elektron. Okey, seterusnya untuk lithium yang sebelah bawah kita lukiskan dia punya ahli dia. So neutron dia ada 4. So 4N. Protonnya ada 3. 3P. Okey, kemudian lorek cikgu tak nak lorek ni pasal takut tak nampak tulisan dia. Okey, so petala pertama ada 2 elektron. Okey, so petala kedua, besarnya. Ada 1 elektron. Okey. So untuk seterusnya ini cikgu dah lukis siap-siap. Kalau tak perlu nak lukis ni, kamu lukis satu Okey, so kalau tengok beryllium ni, dia dah beritahu kat sini kan. So susunan elektron dia adalah 2 2. Okey, so ni ada 1 2. Petala pertama, petala kedua ada 2, 1 2. Okey, cikgu suka kalau elektron ni kita lukis 2 2 begini, berpasangan. Supaya satu mudah kira lah, sebab memang senang kau nak kira lah. Kalau dia bersepah-sepah gitu macam pepperoni kat pizza tu susah juga nak kira kan. Jadi kita padankan dia 2 macam ni. Okey. So lagi satu memang dalam elektron dalam petala elektron memang duduk berpasangan berdua-dua. Yang tu nanti kamu akan belajar lebih lanjut dekat masa kamu matrik nantilah. Okey, sama ada matrik ataupun kamu masuk U nantilah baru belajar. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada raja susunan atom dia. Kita ada 4 proton, 5 neutron. Boleh tulis sebenarnya mana-mana. Nak tulis neutron dulu ke, proton dulu ke, tak kisah. Boleh. Dengan syarat kau tulis dua-dua lah. Jangan tak tulis pula. Tak kisahlah siapa atas, siapa bawah. Tadi mula-mula cikgu tulis neutron dulu kan. Boleh juga. Tak apa. Tak ada masalah. Okay. So cuma satu cikgu terlupa nak terangkan bila kamu lukis raja susunan atom, lagi satu perbezaannya adalah kamu kena tulis nama. Sebab apa? Sebab kita tak tahu ni atom apa. Tahu tak ni atom apa? Kita tak tahu kan. Sebab tak ada nama. So kita kena tulislah dia punya nama. So nama dia adalah bila kamu siap lukis tu kan, kamu tulislah nama dia. So nama dia adalah atom beryllium. Begitu juga member sebelah ni atom boron. Atom carbon. Kamu kena tulis namanya. Kalau kamu tak tulis nama, kamu tak tahu kan. Kalau yang atas ni kan, kalau yang raja susunan elektron kita tahu sebab dia memang kat nukleus dia ada tulis C, B, Be kita tahu ni beryllium, ni boron, ni carbon. Tapi kalau sebab bawah kita tak tahu kan. Manalah kita hafal dia punya 5P ke 6N kan. Jadi kita kena tulis dia punya nama. Okey, atau boron. Okey, kita tengok seterusnya susunan elektron dan juga raja susunan elektron dan atom. So susunan elektron dia 2, 5. Okey, macam mana cikgu cakap, kalau nombor dia ada 2, maksudnya dia ada 2 sahaja petala. So petala pertama ada 2 elektron, 1 2. Petala kedua ada 5 elektron, 1 2 3 4 5. Okey. So yang bawah dia punya nukleus kita tuliskan bilangan protonnya iaitu 7, bilangan neutronnya 7, 7P 7N. Cikgu dah beritahu sebelum ni kalau kamu tulis neutron dulu pun tak mengapa. Janji jumlahnya betul. Okey, dan jangan lupa untuk menulis nama dia atom nitrogen. Okey. Seterusnya oksigen 26. Okey, inilah dia punya raja susunan elektron dan ini merupakan raja susunan atom dia. Okey, pastikan dia punya bilangan elektronnya cukup untuk setiap petala ya, sebab kalau dalam peperiksaan memang pemeriksa akan kira berapa banyak elektron yang kamu lukis. Okey. Okey, seterusnya fluorin 27. So petala pertama ada 2 elektron, petala kedua ada 7. So dia punya nukleus kalau untuk raja susunan atom dia ada 9 proton, 10 neutron. Okey, seterusnya ini adalah untuk
susunan atom bagi neon, natrium dan juga magnesium. Jadi cikgu rasa cikgu tak perlu berikan penerangan lagi lah sebab dah beri penerangan sebelum ni ya. Cuma yang bahagian ni kalau kita nampak dia ada pertambahan nombor 2, 8, 1. So ada 3 nombor, maksudnya ada 3 petala. So petala pertama ada 2 elektron, petala kedua ada 2 elektron, petala ketiga ada 1 elektron saja sebab petala kedua sudah penuh. So bila dah penuh je petala kedua, buka pula petala ketiga. Esok lusa petala ketiga penuh, buka pula petala keempat. Okey. So itu bawah lukisan untuk raja susunan atom. Begitu juga dengan atom magnesium, sudah ada 3 petala, cuma petala ketiga dia, petala valence dia ada 2 elektron valence. Okey. So ini merupakan rajahnya untuk rajah susunan atom. Seterusnya kita tengok yang ini adalah aluminium, silikon dan juga fosforus. Sama juga ada 3 petala sebab susunan elektron dia ada 3 nombor. Okey. Nampak? Okey, cuma cikgu nak ingatkan jangan lupa tulis nama atom bagi rajah susunan atom. Kenapa kena lukis? Sebab dekat nukleus dia tiada nama. Macam rajah susunan elektron dia ada nama. Okey? Seterusnya sulfur, klorin dan juga argon. Okey, so sama juga macam tadi sebelum-sebelumnya. Ada 3 nombor, so ada 3 petala. Argon telah memenuhi petala ke-3. So untuk unsur seterusnya kena buka petala baru iaitu petala keempat. Dan akhir sekali adalah unsur kalium dan juga kalsium. Yang ni ada 4 nombor. 2, 8, 8, 1. Sebab apa? Petala ketiga dia sudah penuh. Jadi dia masuk pula petala keempat. So petala keempat cuma ada 1 elektron. Okey? Manakala kalsium dia 2882. So petala terakhir dia, petala valence dia ada 2 elektron valence. Maka setakat itu saja untuk video minggu ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe YouTube channel cikgu ya. Tinggalkan juga komen di ruangan di bawah untuk menandakan kehadiran kamu. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum.